Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Bagaimana kita ingin melihat negara Malaysia menjadi sebuah negara maju, itu yang kita impikan dan dilakarkan dengan komprehensif dalam dokumen 5 tahun Rancangan Malaysia ke-12. Tetapi apakah prasyaratnya? Apakah perkara penting untuk memastikan segala perancangan dan juga idea besar yang terkandung dalam RMK12 ini dapat dijayakan, iaitu aspek pelaksanaan dan juga pemantauan. Kerana dokumen sebegini hebat, perlu dilihat dari aspek realiti di bawah. Apatah lagi negara dan dunia ketika ini sedang mengalami pandemik COVID-19 dan segala perancangan kita yang kita lalui sebelum pandemik pastinya ada gangguan dan situasi ekonomi tidak sama lagi. Pastinya pelaksanaan dan pemantauan adalah tunjang, adalah key ataupun kunci utama bagaimana kerajaan dapat memastikan segala agenda-agenda yang ditetapkan itu dapat ditunaikan dalam rancangan Malaysia 5 tahun ini. Jadi untuk melihat perkara ini, saya akan bersama dengan Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi ataupun EAC. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Apa khabar, Haji Nazri? Terima kasih Prof kerana sudi, kerana topik ini amat dekat dengan Prof dan sebahagian juga Prof mungkin sudah ada indikator-indikator yang ingin dibincangkan dengan saya pada malam ini. Mungkin permulaan sebagai latar, Rancangan Malaysia ke-12 adalah satu kesinambungan dari Rancangan Malaysia kita yang pertama. Dan rancangan ini merupakan grand plan ataupun plan besar negara yang akan dirujuk segalanya oleh bajet saban tahun, pelaksanaan polisi dan dasar oleh kementerian dan juga JLC ataupun JLIC, begitu juga di peringkat persekutuan negeri dan juga daerah. Tetapi kenyataan yang tidak boleh kita nafikan, Malaysia antara negara yang sentiasa hebat menyediakan dokumen, polisi dan juga dasar yang besar sebegini. Tetapi ada cabaran dan sentiasa kita ketahui ataupun kita lihat pelaksanaan adalah suatu yang benar-benar berbeza. Jadi di awal rancangan Malaysia ke-12 ini dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mengapa kita perlu mengangkat naratif isu pelaksanaan dan pemantauan perlu dijadikan satu game changer untuk kita memastikan kejayaan RMK12. Pandangan Prof. Terima kasih Haji Nazri. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah jugalah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Ekonomi Datuk Seri Musaffar dan juga keseluruhan warga unit perancang ekonomi kerana berjaya menghasilkan satu dokumen yang penting dan juga yang mungkin dinanti-nantikan, iaitu Rancangan Malaysia ke-12. Sebelum saya melihat kepada elemen pelaksanaan dan juga perincian tentang RMK12 ini, pertamanya kita harus membuat satu pengiktirafan. Saya ingat lagi pada tahun 2008, pada tahun 2008 di semasa rancangan Malaysia ke-9, begitu, Bank Dunia telah membuat satu kajian yang besar dikenali sebagai Growth Reports, yang dianggotai oleh 19 orang pakar-pakar ekonomi di dunia termasuk Nobel Laureate, dipengerusikan oleh Nobel Laureate Michael Spence. Dalam kajian itu melihat kepada 13 buah negara membangun yang berjaya mencapai pertumbuhan yang berterusan, yang mampan dan baiklah di peringkat antarabangsa, dan Malaysia adalah satu daripada 13 negara tersebut. Tapi itu pada tahun 2008, 13 tahun yang kemudiannya, sekarang kita tahun 2021, kita mungkin kini berhadapan dengan satu cabaran yang sangat besar. Pertamanya dalam konteks yang terdekat. Mungkin kita semua, even sekarang kita masih bercakap tentang krisis ekonomi berikutan dengan pandemik COVID. Tetapi yang lebih penting bagi saya dalam konteks rancangan Malaysia 5 tahun, kita melihat keupayaan kita melaksanakan penstrukturan ekonomi secara jangka panjang. Jadi kalau kita balik kepada rancangan Malaysia ke-10, ke-11, saya merasakan bahawa
wajar kita juga mengambil satu maksudnya a lesson lah, bahawa merubah struktur ekonomi, menyediakan landasan ekonomi yang kukuh seiring dengan keperluan ekonomi hari ini sebenarnya semakin mencabar. Jadi berarti it is not just about COVID. COVID itu tahun 2020, tahun satu daripada rancangan Malaysia ke-11. Tetapi kalau kita lihat daripada 2011 sehingga 2019, persoalannya ialah adakah kita berjaya untuk melaksanakan all those structural dan developmental aspect yang telah kita nyatakan. Jadi sekali lagi, rancangan Malaysia ke-12, kita wajar melihat perkara ini dengan lebih cepat, dan kalau boleh hari inilah kita mula bercakap tentang bagaimana kita nak melaksanakan all these game changers yang 14 ini umpamanya. Prof, ini cabarannya. Reality dokumen yang hebat, lebih daripada 500 muka surat itu, dan besar. Kalau pakar ekonomi pastinya mengambil masa untuk membelik dan juga meneliti setiap muka surat itu, dan juga game changer yang dinyatakan matlamat itu. Tetapi bagi perkataan yang mudah untuk kita membawa satu naratif yang mudah kepada rakyat. Rakyat ingin melihat dari sudut penyampaian, dari sudut pelaksanaan, dan dapat merasa apa yang akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk tempoh 5 tahun. Realitinya, struktur ekonomi kita begitu banyak berubah sejak 2020, awal Februari 2020 akibat pandemik COVID-19. Jadi bagaimana dokumen ini akan ada anjalnya ataupun dinamiknya memastikan apa yang kita rancang untuk 5 tahun sebelum RMK 12 itu, iaitu yang 10, yang 11, benar-benar yang RMK 12 ini memahami situasi ekonomi negara dan juga ekonomi global, supaya kita tidak hanya syok sendiri melalui dokumen, tetapi apabila nak melaksanakan, ia parah. Kerana kita realitinya tidak diangkat lebih awal untuk mengetahui bagaimana rakyat dapat merasa perubahan yang akan diberikan dalam RMK 12, Prof. Ya, kalau sebenarnya memang kalau kita nak baca line by line, 500 lebih muka surat lah. Tapi sebenarnya bagus kalau kita semua dapat melihat kerangka kepada rancangan Malaysia ke-12 ini. Mudah saja sebenarnya. You can do it on one page saja. Saya mungkin nak mudah, kalau nak memudahkan rakyat, saya nak ajar tentang ada 3 nombor yang you mesti ingat. 3, 4, 14. Ingat tu cukup. 3, 4, 14. Iaitu kita ada 3 tema besar yang kita nak capai. 3 tema. Pertumbuhan ekonomi, keduanya dari segi kesejahteraan, keselamatan, perpaduan, dan ketiganya iaitu kemampanan, isu-isu alam sekitar, sustainability. Itu 3 tema. Dan kemudian kita ada 4 pemangkin dasar. Basically, the agents lah yang akan membolehkan kita mencapai. Pertama, iaitu dari segi tenaga kerja kita, talent kita, bakat kita, keupayaan rakyat Malaysia untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti ekonomi yang kita sasarkan. Yang keduanya kita lihat dari segi keupayaan kita untuk menggunakan teknologi-teknologi terkini. Jargonnya ialah revolusi industri keempat lah. Yang ketiganya iaitu dari segi infrastruktur, termasuk jalan raya, termasuk dari segi pembangunan rel kereta api, pelabuhan, airport dan sebagainya. Dan yang keempatnya ialah tentang sistem perkhidmatan awam ataupun public side lah, perkhidmatan awam. 4 perkara ini mesti berubah. Jadi let's not talk about 14 pemacu perubahan, game changer tu. Tapi bagi saya, yang penting pertamanya ialah recognition of where we are. Kalau kita baca, jelas recognition itu ada. Permasalahan dan cabaran-cabaran struktur ekonomi itu dinyata dengan jelas. Dan saya percaya ramai yang sebenarnya tahu tentang cabaran ini. Kalau kita ambil contoh umpamanya, kita tahu bahawa kita amat bergantung dan kepada tenaga buruh luar umpamanya. Kita tahu tentang keupayaan kita untuk menghasilkan bakat
yang bersesuaian dengan era sekini masih lagi menggusarkan. We have the problem of graduan, employment dari segi penciptaan pekerjaan. Kita tahu bahawa 60% daripada industri kecil dan sederhana adalah yang mungkin sebahagian besarnya adalah bersifat mikro, tidak berjaya menggunakan teknologi dan semua ini. Jadi permasalahan basically is recognized. Cumanya adakah kita benar-benar committed dan juga bersama dalam usaha untuk menangani permasalahan ini? Ini yang bagi saya paling penting. The subscription. That's why Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan tentang konsep whole of nation. Haji Nazri, untuk mengubah sebuah negara berganjak kepada sebuah negara maju, berpendapatan tinggi, mengamalkan teknologi tinggi yang menyedari kepentingan alam sekitar. One, it cannot just rely on government. Bukan sahaja di atas bahu kerajaan. Ianya memerlukan juga sektor industri swasta. Ianya memerlukan masyarakat secara umumnya untuk come together. Jadi ini satu pendekatan yang bagi saya baharu, tetapi persoalannya bagaimana nak dilaksanakan. How do you make sure that industri, semua peringkatlah MNC sampai ke bawah, industri kecil, sederhana dan mikro, dan juga bagaimana kita nak pastikan rakyat secara keseluruhannya, masyarakat juga bersama dengan hasrat untuk menjadikan negara kita sebuah negara maju, mengamalkan corak kehidupan negara maju, mengadaptasikan teknologi-teknologi terkini, very digitalized, dan peka dan sayang kepada alam sekitar. Ini soalan yang besar. Dan satu lagi komponen iaitu kerajaan, perkhidmatan awam. Bagaimana kita nak pastikan perkhidmatan awam kita, perkhidmatan awam yang meant for the future. Jadi disebut di dalam game changer itu, pemacu perubahan itu disebut bahawa dari segi bakat dalam perkhidmatan awam, kaedah pemilihan pengurusan tinggi, penyusunan semula kementerian dan agensi, ini semua agenda besar. Jadi bagi saya penting untuk kita memastikan semua ini kita faham, subscribe dan kita ambil tindakan. Kena jelas tindakannya nak buat macam mana sebenarnya. Jadi ini yang penting kita perincikanlah. Saya cadangkan perinci daripada hari ini lagi. Susulan dari itu, sebagai contoh, dalam dokumen ini mengangkat angka-angka yang besar. Misalnya, matlamat utama RMK12 adalah untuk mencipta pertumbuhan KDNK antara 21 hingga 2025 sekitar 4.5 hingga 5.5%. Ini angka yang begitu optimis. Begitu juga purata pendapatan isi rumah akan mencapai RM10,000 untuk setiap isi rumah dari tahun ini hinggalah tahun 2025. Akan dicapai pada tahun 2025. Bagaimana kita nak memastikan angka ini tercapai kalau kita melihat realiti ketika pandemik ini, banyak sektor-sektor yang mungkin menguncup terus seperti sektor pelancongan, sektor perkhidmatan, kesihatan pelancongan dan sebagainya, MICE, dan juga yang terjejas teruk akibat pandemik. Begitu juga kesan daripada pandemik, pengangguran meningkat, ramai yang hilang pekerjaan, IKS gulung tikar, tetapi kita ingin mencapai 10,000 pendapatan isi rumah pada 2025. Jadi cuba kita bagi realistik pendekatan dan pelaksanaannya, Prof. Pertamanya kita harus ingat, rancangan Malaysia ke-12 ini setahun yang pertama dah hampir tamat. Betul. Kerana kali ini disebabkan oleh pandemik, kita tidak bentangkan tahun lepas. Jadi berarti tahun 2021 adalah tahun pertama rancangan Malaysia ke-12. Dan kita masih berhadapan dengan satu keadaan krisis. Ini bagi saya bukanlah masalah yang berpunca daripada kita. Semalam Bank Dunia telah mengeluarkan satu unjuran baru yang bagi saya mencemaskanlah. Kalau dulu permulanya pada hujung tahun lepas kita lihat pertumbuhan ekonomi 6.5%. Kemudian bila berlaku lonjakan COVID di awal tahun dahulu, kita MCO 3.0, dia revise kepada 4.5%.
beberapa hari lepas, sekarang ini yang terkini oleh Bank Dunia adalah 3.3%. Jadi kalau diambil purata 4.5, 5.5, katalah itu julat yang nak dicapai. Kalau tahun pertama 3.3%, berarti 4 tahun yang akan datang, you have to run a lot faster. Maksudnya pertumbuhan itu kena lebih rancak. Sedangkan beberapa sektor utama, kalau ambil contoh yang terkesan lah akibat krisis, some of them mungkin akan, kalau tourism, pelancongan mungkin pulih pada tahun 2025. Maksudnya tahun 2025 baru sama dengan tahun 2019. Bayangkan. Sektor penerbangan pun begitu. Jadi berarti, pertama, Haji Nazri, saya ingat begini. Penumpuan tidaklah semutlaknya kepada angka-angka yang disasarkan. Kerana some of them memang memerlukan kita melakukan sesuatu yang mungkin very drastic lah, memerlukan pertumbuhan ekonomi yang begitu pantas. Ya. Kalau kita lihat dari segi pendapatan isu rumah, perlukan peningkatan sekitar 41% dalam tempoh 5 tahun. Ya. Pertumbuhan pendapatan yang Haji Nazri sebut tadi memerlukan pertumbuhan purata 6.4%. Ini satu nombor-nombor yang besar. Kita ada, minta maaf tu say, ada pengalaman-pengalaman yang lepas. Bahawa sasaran letak itu kadang-kadang agak, bagi saya tak mahu kata unrealistic, tapi begitu mencabar. Tetapi yang lebih penting bagi saya ialah bukan melihat hanya kepada angka-angka makro ini. Yang lebih penting bagi saya ialah, okey, saya bagi contoh yang mudah. Ekonomi besar dan kecil, kaya, miskin itu satu, the ending story of it. Tetapi the engine of growth, apa yang mendasari pertumbuhan ekonomi negara? Adakah menjual minyak sawit ataupun menjual ataupun mengekspor enjin kapal terbang? Adakah menjual minyak mentah, ekspor minyak mentah, ataupun kita mengekspor chemical, petroleum, elektronik dan sebagainya yang lebih canggih. Jadi isu pokoknya ialah the engine of growth. Itu yang penting bagi saya. Kalau engine-nya terdiri daripada 5 juta pekerja tanpa kemahiran datang asing yang datang ke Malaysia, that is not right. Jadi berarti macam kita tengok macam inilah. Saya bagi contoh kereta kita tu, kalau kereta Mercedes katakan, dia ada yang kecil tapi engine-nya engine Mercedes. Jadi berarti kita nak negara kita engine itu. Jadi maksudnya bakat, keupayaan rakyat Malaysia. Kita nak lihat dari segi sejauh mana kita dapat digitalize kita punya economic activities. Kerajaan dalam konteks perkhidmatan awam. Hari ini minta maaf tu saya masih lagi very intensive, hard, maksudnya perlu ada borang, perlu hadir di kaunter dan sebagainya. Bagaimana kita nak undo perkara ini? Bagaimana kita nak menjadikan matlamat my digital, menjadikan negara kita dalam konteks swasta dan awam sepenuhnya, sebanyak mungkin kita dapat digitalize. Jadi bagi saya penumpuan harus ditumpu kepada engine of growth itu. Itu yang dan ini memerlukan satu kebersamaan lah dalam semua kerajaan, antara kementerian dan juga sektor swasta. Disebut tentang 8 sektor baharu, strategic industries contohnya, Haji Nazri. 8 strategic sector. Ya. Kalau kita kata E&E adalah satu, elektronik dan elektrik adalah satu kekuatan kita, let us ask, siapa sebenarnya mereka itu? Adakah mereka purely Malaysian ataupun mereka itu multinational corporations? Jadi berapa peratus daripada rakyat Malaysia, pengusaha-pengusaha Malaysia yang terlibat di dalam pasaran global? Saya baru tengok data, contohnya dalam konteks ekspor negara kita. Lebih kurang 98.5% adalah datang daripada syarikat-syarikat yang besar. Jadi hanya 1.5% daripada medium enterprise. Jadi bagaimana kita nak transform? Sebab tu saya tengok di dalam pemacu perubahan ini ada disebut PMKS ni. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Penumpuan kena ada di situ. Because ini adalah engine yang ramai, yang banyak. Yang perlu kita pastikan mereka dapat adaptasikan teknologi yang terkini.
Okey, dari aspek pelaksanaan, kalau kita ingin mencari enjin yang pantas, yang hebat, yang resilient dalam era pandemik dan kita menuju ke era endemik ini. Dan contoh, mungkin Prof boleh elaborate lebih jelas ataupun lebih detail. Sektor pelancongan. Sektor pelancongan Prof kata akan mula ataupun pulih paling awal 2025. Tetapi ia merupakan sumber pendapatan kita yang agak signifikan. Jadi di mana sektor lain yang akan compensate ataupun menggantikan sektor-sektor kita yang hilang ini. Dalam masa yang sama kita tidak nampak negara mengambil peluang yang pantas untuk menggantikan ruang-ruang yang hilang ini akibat pandemik. Mungkin Prof boleh jelaskan. Ya, sebab itu kita tahu bahawa ada sektor yang terjejas dengan teruk. Ya, so let's basically tindakan-tindakan pemulihan memulihkan sektor-sektor ini. Namun demikian, satu perkara yang sangat penting kita perlu ambil perhatian. Saya lihat bahawa dalam 2-3 tahun akan datang, pertumbuhan ekonomi negara lebih bergantung kepada kerancakan ekonomi global. Itu sebenarnya satu kekuatan kita. Kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-11, antara beberapa pencapaian yang telah dibuat adalah dalam konteks ekspor dan sebagainya. Saya baru saja berbincang dengan pegawai-pegawai di Madrid. Kami melihat bahawa ekspor hari ini pun telah meningkat. Jadi bila kita maksudnya ialah negara-negara maju, China negara besar lah, negara-negara maju Amerika dan sebagainya, mereka telah boleh dikatakan semakin rancak ekonomi mereka. Jadi di mana Malaysia dalam konteks memanfaatkan pertumbuhan ekonomi luar negara. Kita adalah sebuah negara pengeksport yang besar. Hari ini mungkin yang ke-24 terbesar di dunia. Sebelum ni kita nombor 18 tau. Sekarang ni Thailand dan Vietnam pun dah potong kita. Jadi macam mana kita nak catch up? Bagaimana kita nak memastikan kita dapat memanfaatkan ekspor ini kerana ianya adalah satu kekuatan kita. Apakah produk yang kita nak ekspor? Siapa yang akan menghasilkan ekspor ini? Adakah kita mempunyai keupayaan dari segi bakat, keupayaan dari segi teknologi dan juga keupayaan dari segi infrastruktur? Yang cantiknya ialah kalau saya lihat di dalam rancangan Malaysia ke-12, dia ada 4 pemangkin dasar. Itu sangat penting. Yang saya sebut tadi adalah 3 yang pertama. Pertama, can we produce the talent? Rakyat Malaysia ni mempunyai bakat atau tidak? Sebenarnya kita bercakap tentang TVET, kita bercakap tentang research, development, commercialization dan innovation. Tapi kali ini kita mesti buat sebab perkara ni Adinazri bukan kali pertama kita cakap. Ya, betul. Rancangan Malaysia 11 pun kita cakap juga. Benda yang sama. Jadi berarti kita juga bercakap tentang kecekapan perkhidmatan awam. Semua ini kalau tengok dalam boleh kata yang saya pasti rancangan Malaysia ke-9, 10, 11 semua ini telah disebut. Jadi persoalan yang timbul sekarang ialah bagaimana kita memastikan kali ini kita dapat buat. Sebab 3 pemangkin, kalau saya ambil keempat-empat the so-called pemangkin dasar, policy enablers ini ialah antara yang akan membolehkan kita mencapai pertumbuhan yang kita sasarkan. Haji Najib bertanya tadi, kalau bukan pelancongan, sektor apa? Saya sebut tadi, sektor pembuatan sebagai contoh. Dalam konteks kita ekspor, sektor-sektor perkhidmatan. Kita ada strong base untuk global services yang merupakan satu daripada 8 strategi industries. 8 itu antaranya yang disebut ialah smart agriculture. Jadi, how smart is our pertanian? Adakah pertanian kita menghasilkan produk-produk pertanian yang berteknologi tinggi? Adakah kita mula mengekspor ataupun kita sendiri masih lagi bergantung kepada import yang banyak? Jadi, how do we apply technology in agriculture? How do we apply technology in all work yang kita buat? Jadi, not to say zero, kita telah ada asas-asasnya. Cumanya kita perlu memastikan bahawa kesediaan semua yang terlibat dan polisi-polisi yang bersesuaian, yang menjadi pendorong kepada usaha kita untuk capture pasaran antarabangsa. Bagi saya, setidaknya dalam 2-3 tahun yang akan datang ni, hopefully kalau tidak ada global crisis, we need to be very seriously focused on pemangkin dasar ni.
policy enablers ini. Dan ini bukanlah satu perkara baharu. Again, I want to stress this. This has been mentioned repeatedly. Dan kali ini kita perlu memastikan ianya dilaksana dan tindakan diambil untuk membolehkan kita berjaya mencapai apa yang telah ditulis di dalam rancangan Malaysia ke-12. So things has been laid down, has been said. The challenge is basically untuk kita melaksana dengan teratur, memantau. Ya, of course kalau berlaku pandemic crisis itu bukan salah kita. Itu masalah virus. Tetapi forget about 2020 lah. Ya. Kalau kita lihat lepas ni, assuming tidak ada virus, apa yang kita akan buat? Di peringkat sekolah. Kalau setakat buka sekolah cukup ke, Haji Nazri? Buka sekolah itu is back to where we were before. Ya. Ya, kena faham. Buka kampus, buka sekolah, buka perniagaan, itu adalah hanya going back to di mana kita sebelum ini. Yeah. We don't want to do that. We don't want to do that. Kita nak buka dan transform. Jadi berarti kena ada satu perjalanan roadmap yang jelas. Bagaimana membuka dan juga mengubah kurikulum. Bagaimana membuka dan memastikan industri kita adapt digital dan teknologi. Itu yang penting dalam konteks. Sebab tu saya selalu tekankan. Satu pemulihan negara tetapi pemulihan and transform. Itu adalah so-called game changer yang pertama. Kalau nak baca dalam rancangan Malaysia ke-12, game changer yang pertama ialah pembaharuan dan transformasi. Itu key dia. Okey. Prof, banyak lagi kita belum sentuh. Apakah model pemantauan dari aspek pelaksanaan itu yang mungkin boleh digembeling? Mungkin Prof ada idea cara pemantauan pelaksanaan kalau ada kejanggalan ataupun kelompongan itu, bagaimana nak tweak cepat supaya kita berada di landasan yang balik. Bagaimana juga sektor-sektor yang mungkin sukar sangat nak berubah, bagaimana nak melakukan ataupun lonjakan lain ataupun cara lain dan sebagainya. Mungkin dalam sesi yang lain, Prof, untuk kami bincangkan dengan Prof. Terima kasih Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Dan itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.